jaa fi fadlil isya wal fajri fil jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni semua ni dengar satu hadis ni tentang kelebihan sembahyang jemaah isya dengan subuh. Mari kita dengar apa pesan Nabi SAW. Pasal yang kita rasa tak berat sebab kita tak tahu apa kelebihan, apa dia kefadilatan dan apa hukum orang yang tinggal jemaah isya dan subuh. Kadang-kadang orang suka dengar fadilat, kadang-kadang orang dia dengar fadilat pun dia tak jadi, buat tak tahu juga. Dengar pula azab orang yang meninggal sembahyang jemaah isya dan subuh. Muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula sembahyang isya dan subuh dengan berjemaah itu ada mempunyai kelebihan, yakni besar pahalanya, oleh kerana segera mengerjakannya dua sembahyang itu dengan jemaah. Dia boleh juga sembahyang, pasal apa? Dalam waktu tersebut memang iblis cukup tak bagi, memang nafsu cukup tarik tak mau. Tersaduk kata apa? Kita baca ya bab subuh, tambah waktu-waktu macam ni kena angin angin timur kan, dia merekod lah Allah tuan-tuan, terkeluar ladung ke belakang. Tak tahulah, tahu-tahu Muslimin dia pasal apa? Merekod sejuk. Maka kesukaran sembahyang isya dan berjemaah, kita tengok isya dulu. Pada sembahyangnya itu ialah kerana adalah ghalib kebiasaan manusia. Kemudian daripada maghrib itu datanglah berasa penat bekerja. Kan kita sembahyang di rumah apa semua, tengok-tengok mesti arogan ke, 200% ke, habis dah kan. Habis dah sinetron, habis tu mula menyulok depan TV apa semua. Mula dia main malah. Dia main malah sembahyang. Kadang-kadang kalau rajin, kat nak tidur sekali lagi baru dia sembahyang. Tidak. Kalau dia kata dia ruyuk macam tu, pakai ayat tu lah. Itu sebab ghalib, yang ni kebiasaan orang kita tak mau berjemaah. Pasal apa? Pasal dia ghalib, lepas pada maghrib dia akan ghalib. Pasal apa? Penat pagi tadi, tengah hari tadi kayuh gerek pula petang tadi, padan. Kan? Dia penat, dia tak apa nak nampak sangat. Yang dia pulun jemaah maghrib, dia panggil lebay maghrib. Maghrib cukup jadi. Dia mayang maghrib daripada mana? Daripada umur 15 itu. Maghrib dia reti. 3 lah. Lajak sikit pada tu dia tak tahu. Jemaah lain pada tu dia tak tahu. Muslimin yang dirahmati Allah, itu ghalib pada perbuatan manusia. Bukan kata daripada zaman kita, zaman Nabi lagi. Baik, datanglah berasa penat bekerja sepanjang harinya. Kemudian dibawa pula makan dan minum. Dan maghrib. Tambah kita ni tuan-tuan, pagi makan. Yang kata orang Melayu, kaki makan lah, planet of the food. Pagi makan, nama breakfast. Pukul 10 makan pula, nama apa dah? Apa dah? Tea time ke apakah? Lantak bila apa tak tahu betapa kena periksa apa. Tengah hari makan pula, nama dia lunch. Makan pula. Habis makan pula, pukul 4 sekali lagi makan pula. Apa break kata. Tea time lah. High tea. High tea. Makan tea pun high dah. Kan? Lepas tu main malam pula. Dekat nak malam, lepas maghrib makan lagi. Apa dia nama dia? Dinner kah? Dinner. Balik sekali lagi pula, ada pula supper, tambah dek sikit. Siapa dah? Kerja makannya 5 kali makan satu hari. Sembayang ada tanya, boleh 5 sampai 100? Tak ada. Kita buat penilaian hari ni, kalau kita buat satu-satu dalam bab makan saja. Allahu Akbar tuan-tuan. Makan. Mati kerana makan. Muslimin yang dirahmati Allah, baca kitab Penawar Bagi Hati dalam bab makan. Punca segala maksiat makan. Punca segala menolak hukum Allah kerana makan. Punca segala-galanya adalah daripada makan. Pasal apa hati gelap tak boleh terima ilmu? Duk heran, kelipuk pasal apa mengaji Fatihah baca tak boleh. Cari yang makan dulu. Pasal apa? Aku makan apa hari? Aku makan apa sepanjang hidup aku ni? Rupa-rupanya ada sumber-sumber syubhah, ada sumber-sumber haram. Itu sebab Fatihah tak mau lekat dalam diri kita. Orang kata waladha, dia walado daripada kecil membesar walado, bodoh. Lidah tak boleh nak sebut. Pasal apa? Harap makan lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Dia kata dalam tu, belahai tu, dah lepas makan, hak yang siapa dek tadi tidur
Tidak, tak ada apa. Itu sebab pada kebiasaan manusia, sebab dia dibawa pula makan dan minum lepas pada maghrib. Isyak dia tak jemaah dah. Hak mana yang berat pada diri kita, kalau boleh kita lawan dengan berjemaah. Hak mana yang berat? Zuhur, asar mungkin kita sibuk dengan kerja, pun disuruh kita jemaah. Tapi yang paling aula adalah Isyak dan subuh. Sebab apa? Banyaknya laluan dalam keadaan dia bawa kepada benda-benda lalai. Isyak tidur, subuh pun bab tidur. Maka datanglah pula dengan sebab kenyang amat itu, oleh lemah dan bertambah letih rasa badan. Dengan kerana itu berhajatlah seorang yang demikian kepada beristirahat dan menyenangkan diri di rumah. Dia suka duduk di rumah lah, dia tak suka pergi masjid. Dah dia kenyang dah, main masjid buat apa? Dengan berbaring-baring atau dengan sesuatu yang melalaikan padanya. Melalaikan tu yang buka TV. Dalam hal yang demikian, sudahlah ia membawakan malas datang berjemaah Isyak itu. Istimewa pula kalau berjauhan sedikit daripada tempat yang perginya berjemaah. Kan? Mana duduk? Tak mana duduk? Tepi masjid. Siapa tak pergi masjid? Jauh lah. Esok dekat lah tepi masjid. Tapi masjid lama lah, dekat lah. Batu Dua, Tanah Merah nama dia. Abang kat Posmen. Pasal payah sangat jauh. Orang kalau jauh pi juga tu ada sebab-sebab yang dia boleh pi dan dia dapat daripada golongan yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dengan beberapa sebab yang tersebut itu dijadikan Allah Ta'ala bagi orang yang sembahyang Isyak berjemaah itu besar pahalanya oleh sukar mendapatkannya, yakni dapat berjemaah pada malam tersebut dan mengerjakannya. Demikianlah datang hadis menyebut besar pahala itu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian bunyinya. Bawa hadis dalil. Mana dalil? Ni dalil. Satu hadis yang berbunyi an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-isya'a fi jama'ati kana lahu qiyamun nisful lailah. Diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir ia akan sembahyang Isyak dalam keadaan berjamaah, nescaya adalah bagi orang yang hadir itu pahala berjaga buat ibadah, pahala jaga buat ibadah separuh malam. Kita adalah penyegan bangun malam, adalah penyegan ngaji Quran, study malam tak ada, maka berjemaahlah, dapat pahala beribadah sepanjang malam, separuh malam. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kalkulat saat muhasabah diri dengan usia yang sebegini, dapatkah, sempatkah kejar setiap bekalan-bekalan yang kita nak bawa di alam barzakh? Sempat tak kejar sesuatu yang disediakan, yang diberikan pahala? Sempat tak kejar dengan usia yang 40 ini, dalam usia yang 50 ini, dalam usia yang 20 ini? Sempat tak? Sebab kematian bukan tunggu kita, bila-bila saja kematian boleh berlaku. Sempat tak sediakan bekalan perjalanan jauh ini? Maka bila ada kesempatan yang ditambah lipat kali gandakan, buatlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bekalan diri, bukan untuk orang lain. Bila dah Allah kata siapa buat, Nabi SAW kata buat ini sama dengan dia buat ibadah. Hai, sedangkan dia sembahyang Isyak berjemaah saja, maka pahalanya sama seperti mana dia buat amalan setengah malam. Tak mau lagi ke? Cukup ke bekalan? Cuba buka buku akaun tengok. Akaun akhirat lah, jangan buka Maybank, buka akhirat. Allah, takat 5 waktu saja tak cukup tuan-tuan. Hak dengan yang zalim orang, dengan kata ke orang tolak pi tolak mai, kosong kat kita. Perkemahlah siap-siap tuan-tuan. Isyak adalah waktu yang Allah Ta'ala bagi ketika tuan-tuan berjemaah. Allah Ta'ala bagi sesuatu keluangan, seolah-olah mendirikan ibadah sepanjang malam tersebut.
separuh malam. Sat lagi isyak pula sambung bagi cukup satu malam, seolah-olah kita tak tidur, sedang kita tidur. Dua tu lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka ibadah orang yang berjaga sepanjang malam daripada sembahyang dan zikir amatlah besar pahalanya. Orang yang bangun tahajud, orang yang berjaga malam ni, amalan dia cukup besar, walaupun dia hanya membaca satu zikir saja. Maka pahala orang yang memang betul bangun dapat pahala macam tu. Kalaulah diibaratkan pahala macam tu sikit punya besar, kita rasa apatah lagi orang yang sembahyang tapi dia tak bangun, diberi sama pahalanya dengan sembahyang ibadah yang sepanjang separuh malam tadi. Ceklah, mampu tak mampu. Ngantuklah, esok tidur sungguh-sungguh dalam kubur. Esok tidurlah sungguh-sungguh dalam kubur. Seolah-olah kita mati tadi, orang bagi mandi kita lah, nampak macam dia tidur saja. Betul dia tidur. Sebab apa? Dalam hidupnya ibadah semata-mata. Siang dia cari rezeki untuk anak-anak dia, jihad pada diri dia. Habis dia ada keluangan rezeki, dia baca Quran, dia sembahyang. Dia balik malam, dia sembahyang jemaah, tak pernah tinggal. Sambut pula dengan dia mengaji ke, dia buat apa sesuatu hingga malamnya. Bila dia tidur, bila dia dipanggil pulang, orang bagi mandi, tengok dia macam tidur. Betul dia sudah tidur, dia bukan mati. Nampak tuan-tuan? Ni duk kira nak tidur. Jom mayang jemaah, tak larat nak tidur. Mayang subuh, tak larat nak tidur. Tidurlah. Lepas tu mati, kena. Muslimin dirahmati Allah. Hidup kita bukan untuk tidur. Muslimin dirahmati Allah. Di dalam hadisnya pada bab insya-Allah, maka demikianlah kedapatan pahala bagi orang yang jemaah sembahyang isyak 1/2 pahala ibadah orang yang beribadah sepanjang malam. Sembahyang isyak saja. Baik, datang lagi. Dan telah datang juga hadis kelebihan sembahyang subuh dengan berjemaah dan besar pahalanya oleh kerana sukar seorang yang mengerjakannya lebih daripada fardu yang lain. Subuh saja 2 rakaat saja. Allah, orang perempuan kadang-kadang rajin bangun, laki dia duk mengeroh lagi, ladung terkeluar dah. Keluar lagi. Pasal apa? Mau duk gerak lah, jangan duk sembahyang seorang-seorang. Geraklah suami bukan mai bulan pun. Kita yang mai bulan. Geraklah dia bang. Nak dapat pahala dak ni, gerak. Ni baru dipanggil mepati sejoli. Ni dak siang kat abang kerja malam balik ke 5. Mayang seorang-seorang. Patutnya kalau dah kesian suruh dia bangkit mayang jemaah dengan kita. Hak perempuan lah, orang lelaki tak payahlah kata. Kan? Muslimin dirahmati Allah. Dalam bab sembahyang berjemaah lagi kita sambung sikit, iaitu sedia maklum pada kita waktu sembahyang subuh itulah waktu yang amat sedap tidur, istimewanya bagi orang muda-muda. Orang muda lagi sejuk, lagi mereka tu yang ladung terkeluar. Orang tua-tua ada lagi sejuk, lagi dia lengoh tu dia bangkit. Dia lengoh. Ni 40 pun kalau malam sejuk, aduh lengoh tu yang jaga. Pasal lengoh. Tu sebab tidur ni jangan tidur tempat yang empuk. Kalau siapa yang teringin nak tahajud, saya teringin nak bangkit subuh, jangan tidur tempat yang empuk. Beli Dunlop pillow harga 7,000. Tidur tak sedap sampai subuh pagi esok. Berantakan ni 3 kali subuh tak sedap-sedap. Sedap sungguh Dunlop pillow itu. Ikut. Nabi SAW tidur dengan dia. Pasal apa? 5 minit apa semua lengoh jaga. Alah, zuhud sangatlah. Bukan cerita zuhud, cerita aku nak bangun malam. Macam mana nak gerak diri? Ni dia lampu jam tu ada, jam ni ada. Handphone 3 keliling kita, tak boleh bangkit. Sebab apa? Dunlop pillow. Tapi kalau tak pakai apa pun alam, tidur pakai tangan lah. Sat lagi 5 minit, 15 minit, tinggal setengah jam, dia lengoh lah. Lengoh jaga. Dan dah lengoh jaga tu, kalau tidur dah lengoh. Tapi kalau boleh tidur juga, saya heran, dia kena pula Panadol muscle pula. Lah, mayang lah. Kesempatan Allah gerak dengan kesakitan tadi, kelazatan untuk akhirat. Pasal apa? Pergi ambil pula Panadol tolak angin apalah semua ada. Pasal nak tidur lagi. Muslimin yang dirahmati Allah. Rugi. Itulah cara dia. Sebab itulah Nabi tidur atas lengan. Meninggalkan tidur itu di dalam bangun
mencelup air yang sejuk. Pergi jumpa ayak sejuk pula. Bunyi pun. Lalat basuh mata ya. Hampir Ramli. Masuk basuh mata ya. Ayak sejuk dan menyapu ke muka, keadaan kaki, tangan, semua kena sejuk. Tu yang tak mau. Dan sangatlah sayangnya nafsu kepada selimut yang memelihara akan dirinya daripada sengsara sejuknya, dan sayangkan lazatnya tidur tadi. Kemudian daripada itu hendak turun pula pergi berjemaah ke masjid. Inilah dugaan orang yang nak sembahyang jemaah. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka berapalah sukar dan sumpah yang ditempuhnya, sukar dan susah yang ditempuhnya. Dengan kerana itu telah dibesarkan Allah Ta'ala pahala bagi orang yang bangun sembahyang subuh berjamaah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Bawa hadis pula, wa man shalla isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka khiyamil lailah. Barang siapa yang sembahyang isyak dan sembahyang subuh dalam keadaan berjemaah, adalah baginya pahala besar seperti pahala berjaga ibadah sepanjang malam. Kampui baliklah dosa-dosa lama, kampui baliklah amalan-amalan tersebut dengan berjemaah. Sebab nak bangun tak dan. Hari ni bangun juga, tang sembahyang juga. Maksudnya kita dapat dua. Sat lagi kita sembahyang jemaah isyak. Bangun juga tahajud, sembahyang malam. Lepas tu sembahyang pula subuh berjemaah. Maksudnya dia dapat dua-dua pahala. Pasal apa? Nak kali gandakan balik amalan yang koplah jingga waktu muda dulu. Siapa yang terbit alim terus Qur'an, tak ada mau lolak semua main mesti ada yang kecanggungan. Tak ada, dia main mesti dia ada waktu ghaflah, dia tinggal. Ghaflah ni maksudnya lalai, dia mesti tinggal punya sembahyang. Hari ni pasal teringat ke mati dan ke nak kampui balik subuh dengan isyak, tolong berjemaah kampui balik. Tapi tang bangun malam tetap bangun. Sebab apa? Nak lipat kali ganda tak dan dah. Bayangkan kematian sudah hampir dengan kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar dan Abi Hurairah dan Anas dan Imarah, Ruwaibah, Jundab bin Abdullah, Sufyan Al-Bujaili dan Abi Musa dan Burairah. Kata Abu Isa At-Tirmizi lagi, bermula hadis Osman bin Affan, hadis yang saya baca tadi, hasan lagi sahih. Maksudnya kuat untuk berhujah. Memang hadis ini sepatutnya kita amalkan. Dan ada diriwayatkan daripada Osman yang marfu'. Ada satu lagi hadis yang lebih kurang tapi marfu' dan mauquf, dan telah dikeluarkan oleh Muslim akan hadis ini di dalam sahihnya yang panjang lebar daripada ini bab pada fadl salatul jamaah. Kata Ibn al-Arabi, pahala yakni bahawasanya sembahyang isyak itu berjemaahnya menyamai kelebihannya daripada berjaga seperdua malam. Ibn al-Arabi kata apa? Orang yang sembahyang berjemaah malah lebih hebat daripada sembahyang bangun malam. Untuk jemaah saja. Kalau dia buat lagi, lagi tambahlah hak lain pula. Seperdua malam dengan beribadah, dan berjemaah subuh itu menyamai pada fadilatnya, kelebihannya dengan berjaga ibadah semalam hari. Kata Ibn al-Arabi. Baik, kita tinggal takat tu dulu. Nanti insya-Allah kita masuk dalam masalah sembahyang subuh berjemaah dan dosa meninggalkannya. Dosa tinggal jemaah sembahyang subuh. Ada dosa, tuan-tuan. Maka takutilah azab Allah Subhanahu wa taala. Takutnya. Sebab apa? Tak dan nak cover balik amalan-amalan yang sepanjang hidup kita sebelum ini. Muslimin yang dirahmati Allah, kejarlah. Bukan kata kejar ilmu saja, kejarlah kesempatan yang ada selagi mana ada luang. Tadi ada orang tanya saya tua-tua ni nak buat apa tahu ustaz? Aduh, soalan pencen. Saya tua-tua tak tahu nak buat apa dah ustaz Allah. Soalan tu tuan-tuan boleh jawab ni. Dah kata tua-tua tak tahu nak buat apa, bacalah Quran, pilah masjid,
buatlah apa hak perlu dok buat. Dah kata tua-tua tak tahu nak buat apa. Soalan ni sat lagi aku kata balik, kata kau orang kan, kita boleh jawab sendiri dah. Bila kita dah, jangan kata tua, bila kita ada keluangan masa untuk kita buat sesuatu, apa yang perlu kita buat? Bawa Quran, zikir. Ni bid'ah, ni mau bid'ah. Kira zikir bid'ah, zikir bid'ah. Betul apa buat apa? Okey, nak buat apa? Pergi duduk dalam masjid i'tikaf, duduk cari tiang sandak. Lalah tiang pun nama kita dah. Pasal apa kerja sandak di tiang? Duduk dalam masjid i'tikaf pun dapat pahala. Duk tanya nak buat apa tua-tua ni, ya Allah. Nak beli tanah ke, nak pergi tanam pokok dokong ke? Tak payah. Tak payah. Duk duk main cucu, tak usah duk bela cucu hak perempuan. Dah kata kita tua-tua ni bela cucu. Tak payah. Bagi anak jaga sendiri. Dulu dia kita jaga dia, baru kita nak kena jaga dia cucu pula. Dah tak payah. Tambah amalan saja. Pasal apa? Tuan-tuan berani jamin ke tuan-tuan dah selamat untuk ke syurga Allah dengan amalan yang ada? Cukuplah tuan-tuan. Kita dah hoplah lama dah. Kita dah lalai banyak dah. Jadilah peluang yang ada ini Allah Ta'ala bagi keluangan pada kita. Carilah peluang tersebut. Duduk saja baca Quran. Yang paling saya minta baca surah Mulk tiap-tiap hari. 1 sampai 10 surah Kafi, untuk daripada tidak ditipu oleh fitnah akhir zaman. Itu 1 sampai 10. Kalau boleh surah Mulk Tabarakalladzi tiap-tiap hari baca. Sebab apa? Menjadi peneman kita di dalam alam barzakh esok. Hadis sahih. Takkan tak boleh tanya lagi. Lain pada tu dah. Buat tu dululah. Lain pada tu ada. Buat tu dululah. Saya baca Quran tak reti, hampir mengaji. Tiba-tiba kata Aisyah, orang yang mengaji Quran dalam keadaan merangkak-angkak, dia meninggal. Pahala dia besar daripada tok guru dia. Pasal apa? Dia cuba nak memahami Al-Quran, nak baca Quran. Pahala dia yang merangkak-rangkak tadi dibangkitkan bersama kiraman katibin. Hadis daripada Aisyah sahih. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam sahih syarah Muslim. Syarah Imam Nawawi syarah Muslim. Orang yang baca merangkak-rangkak, tak, dia tak fed up, dia baca lagi. Al sebut tak betul-betul 8 tahun dah al tak apa, tapi jangan buat-buat pula. Dia berusaha juga, pahala besar tu. Ni dak sikit baca tak boleh, tak mau pia. Tok guru pula cengeng kerja duk jerkah tu tak mau dia kata. Rugi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Ada peluang ngaji, saya sentiasa membuka peluang pada tuan-tuan. Malam ni ada sampai ke 2 pagi. Muslimin yang dirahmati Allah. Lagi tak mati, insya-Allah saya akan tolong tuan-tuan. Takat tu saja tuan-tuan.